ayat 59 bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang-orang yang berkuasa. Assalamualaikum, salam sejahtera. Alhamdulillah kita bertemu untuk hari ini, hari Selasa 12 Jun 2018 di Radio Malaysia Kedah FM 97.5, dan tanpa membuang masa lagi kita akan teruskan untuk bimbingan Fardhu Ain pada petang ini bersama dengan Yan untuk bimbingan Fardhu Ain pada petang ini. Assalamualaikum Tuan Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, Alhamdulillah sihat Bizi. Kampung selamat dua-dua Kedah. Betul. Alhamdulillah. Ni tak payah cabut undi. Tapi tak apa. Dekat ya. Penang kan. Okay, tak apa. Kita teruskan pada petang ini. Silakan Tuan Syekh. Terima kasih DJ bertugas kita yang dikasihi DJ Bizi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Allahumma akrimna warzuqna bi liqa'i lailatul qadri fi hadhihi sanah wa fi kulli sanah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma amin. Saudara Jamil Aisyah selaku penerbit rancangan, seterusnya yang dikasihi tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar, serta penonton yang mengikuti rancangan bimbingan Fardhu Ain kita pada petang ini, sama ada melalui corong radio Kedah FM ataupun melalui Facebook kita. Mudah-mudahan kesemuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah pun sampai tuan-tuan hari yang ke-27 Ramadan 1439. Pada petang ini sebagai mukadimah saya nak sebut berkenaan dengan golongan yang terhalang daripada mendapat apa yang dikejar oleh kita semua di 10 yang terakhir, iaitu golongan yang terhalang daripada meraih Lailatul Qadar. Ya, tuan-tuan, Nabi suruh kita cari Lailatul Qadar. Allah tegaskan di dalam Quran, Allah kata Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bulan malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu 83 tahun 4 bulan. Nabi SAW suruh kita cari malam Lailatul Qadar itu. Nabi sebut taharrau Lailatul Qadri fi al-ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan. Dalam riwayat yang lain disebut fil witri, pada malam yang ganjil. Tetapi seperti yang kita jelaskan pada minggu sudah tuan-tuan, para ulama mengajar kita, salafun salih mengajar kita supaya ambil berat malam yang ganjil tetapi tidak mengabaikan malam yang genap. Maknanya 10 malam terakhir tetap kita berusaha mengisi ruang waktu pada malamnya untuk mengejar kurniaan Allah yang sangat besar dan istimewa itu, iaitu Lailatul Qadar. Tetapi tuan-tuan, di sana ada riwayat yang menyebut tentang ada 4 golongan manusia yang terhalang daripada mendapat anugerah Lailatul Qadar. Siapa golongan ini? Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita terselamat daripada termasuk di dalam golongan ini, termasuk dalam kumpulan ini. Siapa dia mereka ini? Yang pertama adalah mudminul khamri, iaitu golongan yang mengekali tabiatnya minum arak. Golongan yang tidak buang jauh-jauh arak yang memang disebut sebagai ummul khaba'is. Arak ibu segala maksiat, dosanya besar. Nah, orang yang minum arak ini diancam dengan setitik sahaja minuman arak yang masuk dengan sukarelanya ke dalam kerongkongnya, seorang itu tidak akan diterima sembahyangnya 40 subuh. Seorang itu tidak akan diterima amalan solatnya pada saat ada arak di dalam kerongkongnya. Bayangkan arak yang disebut sebagai ummul khaba'is itu bermaharajalela ketika ini dengan pelbagai jenama.
Jadi arak pada zaman akhir zaman tidak diminum di atas nama khamar, tapi diminum di atas pelbagai jenama. Bahkan dikiaskan daripada hukum arak yang haram itu kepada dadah. Apa sahaja yang membawa bahan inhalan, apa yang sahaja yang merosakkan akal, bila kita minum dikiaskan dengan arak, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun, tiap yang memabukkan itu arak, tiap yang namanya arak itu adalah haram dan dosanya besar. Jadi kita tahu ada di sana orang yang sudah dapat Ramadan, Tuhan bagi panjang umur jumpa Ramadan, tapi dia masih dengan tabiat yang sama. Dia gunggung juga tin-tin arak dia, termasuklah dia duk kena juga, duk belasah juga ayam ketum yang dicampur macam-macam, yang menyebabkan berlaku kerosakan kepada akal dia. Maka ia juga adalah haram dan telah difatwakan hukumnya haram oleh Majlis Fatwa Negeri Kedah Darul Aman. Ini yang pertama arak, tuan. Yang kedua disebut sebagai al-aq liwalidayhi ataupun au kama qal, iaitu golongan yang derhaka kepada dua ibu bapa. Ni derhaka dua ibu bapa ni adalah satu golongan yang membuat dosa yang disebut sebagai di antara dosa paling besar. Saya jumpa dalam hadis yang sahih bahawa golongan yang derhaka dua ibu bapa ini, Tuhan Allah Ta'ala tak akan tengok muka dia. Di hari kiamat, Allah tak akan pandang golongan yang derhaka dua ibu bapa. Allah akan seksa dia sebelum sampai waktu seksaan di akhirat. Allah akan seksa golongan ini di dunia lagi. Jadi, kepada semua kita, tak kira siapa pun kita, tuan-tuan, apa pangkat jawatan kita, apa kedudukan kita, banyak mana harta benda kita, kita tetap tidak lain kita adalah seorang bayi kecil yang tidak punya apa-apa kudrat, seorang anak kecil yang tidak punya apa-apa upaya. Kita sebenarnya tidak lebih daripada sekadar seorang yang sangat memerlukan segala sesuatu daripada pertolongan daripada ibu dan ayah kita. Kita lahir daripada sebesar 2 jari, dibesarkan oleh ibu ayah kita dengan penuh kasih sayang, berkorban mereka itu dengan air mata dan darahnya, berkorban mereka itu dengan bersengkang mata, sanggup tidak tidur lena untuk lenakan baby, lenakan kita, sanggup tak makan nak bagi kita kenyang, sanggup berkorban daripada usia mereka muda melahirkan kita, sampailah usia mereka sudah di mamah masa, mereka sudah tua, tetapi kasih sayang seorang ibu ayah itu tidak pernah luntur kepada darah daging mereka. Saat ibu ayah membesarkan anak, tidak pernah terlintas untuk jahanamkan anaknya, tidak pernah terlintas untuk doa keburukan untuk anaknya, tidak pernah terlintas untuk melihat anaknya mati di hadapannya. Tetapi berapa ramai anak-anak zaman ini, ketika ibu ayah mereka sudah tua, mereka merasa terbeban, mereka rasa susah, mereka kemudiannya sering melihat supaya ayah ibu mereka itu cepat segera diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bejatnya anak-anak seperti ini. Mereka walaupun kaya senang, mereka sedang menghimpun kesusahan dan kepayahan, mereka sedang menghimpun bala besar di hadapan Allah, kerana anak-anak ini akan terlindung daripada redha Allah kerana tidak mendapat redha kedua ibu bapa. Nabi SAW sebut, redallah fi ridal walidain, redha kedua ibu ayah itu adalah redha Allah itu terletak pada redha kedua ibu dan ayah. Jadi tuan-tuan, muslimin muslimat sekalian, saya suruh diri saya sendiri dan kepada tuan-tuan semua, dalam waktu kita bersengkang mata, sepertiga malam yang akhir, kita menghidupkan masjid dengan i'tikaf, kita semayang malam, kita semayang sunat tasbih, kita semayang hajat, kita semayang tobat, kita istighfar minta ampun pada Allah. Bagaimana dosa kita dengan ibu dan ayah kita? Bagaimana kesalahan kita dengan ibu dan ayah kita? Sudahkah mereka itu memberi restu mereka pada kita? Alangkah malangnya kita pada saat kita mengetuk pintu rahmat Allah, tiba-tiba Allah menolak daripada memberi rahmatnya kerana kita tidak pernah melihat akan kepentingan mendapat redha ibu dan ayah. Cari ibu dan ayah,
Minta ampun kepada mereka atas kesalahan dan kesilapan dan mohon restu dan doa daripada mereka. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah, kita mendapat keberkatan dan kita mendapat Lailatul Qadar yang kita cari pada saat-saat akhir ini. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, satu hari ibu ayah kita akan pergi juga tuan-tuan. Kita akan pasti menangisi saat perpisahan yang terakhir dengan ibu ayah kita pada saat mereka masih hidup. Barangkali ramai yang merasa tertekan, ramai yang merasa susah kerana mereka itu semakin hilang kudrat dan upaya. Kita terlupa pada satu hari tubuh mereka yang semakin mengecil, tetapi hari ini masih panas bila kita cium di dahi mereka. Mereka masih mampu tersenyum dalam keadaan mereka semakin cengkung di mamah usia. Satu hari kita terpaksa berpisah selama-lamanya di dunia. Pada saat ibu ayah kita sudah pergi, ramai yang akan menangisi kesilapan yang lalu. Kenapa aku tidak beri yang terbaik kepada ibu dan ayahku? Kenapa aku melakukan sesuatu yang menyebabkan aku sesal kemudian? Itulah sifat kebanyakan daripada manusia, zaluman jahul. Manusia ini zalim. Manusia ini ramai yang jahil sehingga dia mengejar sesuatu yang dekat. Dia terlupa sesuatu yang jauh yang dia rasa. Tetapi sebenarnya cukup dekat. Kematian yang di belakangnya ada neraka dan ada surga yang kekal abadi menantinya di sana. Alangkah malangnya siapa yang ada ibu dan ayah yang sudah tua. Tetapi ibu ayah itu tidak menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Kata Jibril, celakalah dia. Lalu kata Nabi SAW, amin, ya Allah, perkenankan olehmu. Wahai anak-anak sekalian, cari ibu bapa kamu dan katakan bahawa ampunilah, maafkanlah ketelanjuran dan restu dan redalah sementara mereka masih ada. Peluk dan kucuplah dahi mereka sementara dahi masih panas itu masih terasa. Sebelum mereka satu hari jadi kaku dan keluh. Lidah sudah tidak mampu berkata, mulut tidak mampu menguntumkan senyum, matanya yang pudar sudah tidak mampu dibuka untuk ceria memandang wajah kita. Saat kita mencium dahinya, ketika itu sejuk, dia sudah pergi selama-lama. Tuan-tuan, golongan yang ketiga disebut sebagai al-musyahin, iaitu golongan yang berkelahi, tak mau berhenti-berhenti, berkelahi tanpa mencari titik temu. Tuan-tuan, kita ni Islam ikat kita dengan persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya hanya orang beriman itu adalah bersaudara. Jadi Allah perintah kita fa aslihu baina akhawaykum. Maka islah, pulihkan kalau ada kesalahan, ada kesilapan, maka pulihkanlah mereka itu yang berkecil hati, mereka itu yang bersengketa, damaikanlah mereka dalam sebuah perdamaian di atas nama Allah, al-ukhuwah fillah. Tetapi zaman ini tuan-tuan, ramai orang susah nak beri maaf pada orang lain. Ramai orang pentingkan hati, dia pentingkan diri, dia pentingkan pada ketika itu kepuasan diri dia, walaupun sebenarnya dia diancam untuk tidak mendapat kurniaan Allah yang besar seumpama Lailatul Qadar ini tuan-tuan. Musyahid ni orang yang berkelahi sampai tak kenal-kenal dia panggil iza khasama fajara. Bila dia ada masalah, dia melampau-lampau. Tak boleh begitu tuan-tuan. Kita tak boleh hijrah tinggal saudara kita lebih daripada 3 hari 3 malam. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin. Kata Nabi, tidak halal, yakni haram bagi satu orang Islam ditinggal saudaranya lebih daripada 3 hari. Nak marah dalam tempoh tu aja. Lepas tu bersalamanlah. Lepas tu berpelukkanlah. Lepas tu bertegur sapalah. Lepas itu kita kembali menjadi saudara. Janganlah yang sudah tu sudahlah. Dah habis dah musim tu pun. Musim kawan tu bendera, kala tu bendera, kala ni. Tiba-tiba kalah ditakdirkan oleh Allah. Hak dulu menang. Tiba-tiba hari ni kalah. Bila dah kalah, marah kepada yang menyebabkan dia kalah. Dan kemudiannya tidak bertegur sapa. Kemudiannya tidak lagi pergi makan kenduri. Kemudiannya putus silaturahim. Ini adalah satu bala bagi saya. Cukup-cukuplah kita berpolitik. Baliklah kepada agama Allah. Baliklah ikat silaturahim ni. Kita berada di waktu kritikal, Mizi. Nak dapat Lailatul Qadar, jangan bersengketa. Jangan berkelahi. Buat apa kita berpura-pura?
Gitu tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian. Kita nak cari redha Allah. Kalau nak cari redha Allah, ikut apa yang Allah kehendaki, Allah tuntut. Sudah. Maka yang kalah pun tidak hilang semua. Yang menang berat tanggungjawab dan amanah Allah Subhanahu wa taala. Maka berlapang dadalah semua supaya kita kembali untuk merapatkan yang jauh, untuk mendekatkan yang renggang, untuk menyatukan yang berpecah. Kita ini tuan-tuan, orang Islam diikat dengan kekuatan di dalam kesatuan. Bulat air itu kerana pembetungnya. Bulat masyarakat itu kerana muafakatnya. Kalau kita masing-masing masih lagi duduk bertikam lidah, masih lagi bersengketa, masih lagi, sedangkan ini masanya sudah habis dah. Masa tu sudah berlalu. Hari ini masa untuk kita meneruskan kelangsungan dalam pentadbiran yang menghendaki kita terus menegakkan integriti, amanah, kejujuran dan itqan di dalam kesungguhan melaksanakan tanggungjawab dan tugas untuk memberikan servis perkhidmatan yang terbaik kepada orang di bawah kita. Makin banyak jawatan, makin besar amanah. Makin besar amanah, makin besar pertanyaan dan makin besarlah nanti perbicaraan di depan Allah. Sesungguhnya amanah itu tuan-tuan, dia bukan satu kemuliaan, dia lebih kepada taklif, satu pertanggungjawaban. Jadi kita ucap selamat maju jaya kepada orang yang menang, kemudian kita ucap kepada orang yang kalah, sabar dan jadikan dia detik muhasabah, tetapi jangan kita memutuskan silaturahim. Itu yang paling tepat. Tuan-tuan, yang keempat dan yang terakhir, golongan yang tak dapat Lailatul Qadar ini tuan-tuan adalah qati'ur rahmi. Orang yang putus silaturahim. Tengok. Tadi kita sebut musyahin. Ini putus silaturahim. Dia dengan abang dia sendiri mengkelai sampai tak cakap-cakap, tak teguk siapa. Kerana sikit punya pasal dia dengan kakak dia putus adik-beradik. Sampai tak pijak rumah. Sampai tak boleh tengok muka. Sampai tak mau pergi makan kenduri. Sampai tak panggil makan kenduri. Allahu Akbar. Tuan-tuan, macam mana kita nak mati? Kita nak mati, bukan kita nak tungkat langit ni. Siapa pun kita. Oh, kita ada banyak harta. Harta kita boleh bawa pergi kita ke mana? Kita nak bawa kereta kita masuk lubang kubur? Tak boleh. Kereta kita ikut sampai pintu pagar, ya pun. Dia nak masuk sekali pergi sampai tepi kubur pun tak boleh. Tepi pagar tu ya kereta kita. Rumah banglo kita kat tempat tu lah. Kita boleh pakai baju cantik. Tak juga. Pakai kain putih ya. 3 lai kain putih. Orang tak gunting pun koyak perak gitu aja. Kita naik apa dia? Pengusung. Kan? Kalau habis-habis hebat sikit, kereta jenazah. Ataupun tuan-tuan, kita diusung di atas tandu macam tu ya. Tak ada keranda pun. Rumah pun tak ada. Pakai selimut gitu. Pakai masuk dalam dia panggil lahat. Kan? Itu yang kita. Kalau kita ni ada pangkat, ada kedudukan, ada jawatan. Pangkat, kedudukan, jawatan bukan kekal. Sampai satu hari kita tinggal. Kita mati. Pada ketika itu, kita tetap akan menjadi orang yang akan bahagia kalau kita sudah melalui jalan-jalan orang yang bahagia di dunia. Yang bersiap dengan amalan, dengan persiapan, dengan persediaan, dengan kasih sayang, dengan silaturahim. Nampak tak? Tapi kalau kita di dunia ni, waktu Tuhan bagi dekat kita kesempatan untuk kita himpun sebanyak-banyak pahala, tapi yang kita himpun adalah dosa. Allahu Akbar, na'udzubillahi min zalik. Apa artinya kalau orang junjung kita, orang puja kita waktu hidup, tapi waktu kita mati, kita masuk dalam kubur, kita jadi orang yang paling hina. Kita jadi orang yang paling miskin. Kita jadi orang yang paling fakir. Dunia kita kaya, tapi dalam tu fakir kita. Tak ada amalan, tak ada persediaan, tak ada semayang pun tak ada. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min zalik. Jadi tuan-tuan, jom kita rapatkan semula saf-saf kita. Adik-beradik jangan putui. Kita silaturahim jangan putui. Kalau kita ada masalah, kita kena selesai. Kita kena kembali bersaudara. Dan kita kena jadi anak yang soleh. Cari ibu ayah kita, minta redha, minta ampun. Dan berbaktilah kepada mereka selagi hayat masih ada. Kalau kita sudah berdosa kerana terlibat minum arak, lempak arak tu sejauh-jauhnya. Lempak dadah, katakan tidak kepada dadah. Katakan tidak kepada ketum. Katakan tidak kepada semua barang inhalan yang semua itu akan menjahanamkan kita. InsyaAllah tuan-tuan, kita ada malam ni, malam 28, malam esok, malam 29. Jadi saya seru cari ibu bapa. Kita muhasabah atas hadis kita sebut. Semua kita settle. Malam ni kita cari lagi Lailatul Qadar. Buru lagi Lailatul Qadar dengan gagahnya. Dan malam esok, malam terakhir, kita akan berpisah dengan Ramadan.
Mungkinkah Ramadan ini Ramadan terakhir kita? Mungkinkah kuliah ini kuliah terakhir dalam Ramadan kita? Kerana kita tidak pernah dapat tentu pasti untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Ramadan pasti datang, tuan-tuan. Seperti esok mentari akan naik di ufuk timur dan tenggelam di barat. Maka Ramadan tahun depan, tahun berikutnya, pasti akan jenguk kita lagi. Tetapi saya yang bercakap, tuan-tuan yang mendengar, kita semua tidak tahu adakah kita mempunyai lagi bahagian untuk bertamu di Ramadan yang akan datang. Yang pasti kita akan menangisi perpisahan kita dengan Ramadan. Yang pasti kita akan menyesali kesilapan kerana tidak memanfaatkan dan memberikan yang terbaik dalam ruang waktu yang Allah kurniakan sewaktu kita bertamu di bulan Ramadan. Tuan-tuan, kita sambung kuliah kita insya-Allah. Kita di hadis yang ke-9, iaitu bertimbang rasa terhadap pekerja dan pembantu. Kita sampai di muka surat yang ke-20. No? Muka surat yang ke-20. Jadi kita duduk cerita macam mana pengarang menghuraikan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala di bawah sekali dalam paragraf terakhir 19 kata tuk pengarang kita iaitu Syekhuna Abu Ali Al-Banjari An-Nadawi hafizahullah, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, Allah Ta'ala sebenarnya tidak jadikan orang yang kaya untuk menindas orang yang miskin. Bahkan sebaliknya, hendaklah yang kaya menolong yang miskin dengan harta bendanya. Nampak tak? Kita kaya, jangan sombong dengan kaya kita. Jangan kita kaya, jangan kedekut dengan kaya kita. Kita sombong dengan siapa, Mizi? Kita kaya dengan siapa? Tu orang duk sombong, dabik dada dia. Yeah. Dia kaya, dia dabik dada, dia lempak naik sampai ke atas tu, dan duit yang berterabung naik di atas awan tu bukan kemudian jatuh timpa di atas orang ramai yang berebut-rebut mendapatkan 5-10 ringgit duit yang jatuh itu. Kan? Allahu akbar kabira. Dia senyum melihat orang susah berebut-rebut mendapatkan duit yang sengaja dicampak ke atas melalui satu kaedah fun bagi mereka, tetapi ia melukakan bagi kita. Kalau betul kita satu orang Islam yang ingin membantu saudara kita, jangan rendahkan martabat sesiapa pun. Setiap daripada manusia ini mempunyai maruah dan harga diri. Walaupun Nabi kata al-yadul ulia khairun minal yadis sufla. Al-yadul ulia itu maksudnya tangan yang di atas, tangan yang memberi. Lebih baik daripada tangan yang di bawah, tangan yang menerima. Tapi jangan kita beri dengan sombong. Kalau kita beri dengan sombong, Allah tidak terima pemberian kita. Kita tidak beri dengan insaf. Kita memberi dengan penuh keikhlasan. Kita memberi dengan penuh kejujuran. Bukan kerana kepentingan dunia. Muslimin, muslimat sekalian. Jadi orang kaya jangan sombong dengan kekayaan. Jangan kita bila kita kaya, kita angkuh dengan kekayaan kita. Kita bongkak dengan kekayaan kita. Apalagi na'udzubillah kita jadi orang kaya yang kedekut. Sudahlah sombong, kedekut pula. Bukan? Dia tengok cikgu apa? Mizi? Cikgu apa? Haji Bakhil? Cikgu Murni. Cikgu Murni, Allahu akbar. Dia tengok cikgu Murni mai hak demam dandan ke bawah. Ni tak boleh. RM1 jadi RM10. Pasal apa? Pasal dia ada kepentingan. Dia ada udang di sebalik mi. Tak boleh macam tu. Kita kena bagi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah tidak pandang kepada nilai, Allah pandang kepada keikhlasan kita sewaktu kita memberi. Jadi orang kaya hendaklah guna kekayaan tolong orang yang susah. Kata pengarang lagi, manakala yang miskin pula menolong yang kaya dengan tenaganya. Jadi bila kita ni ada tenaga, orang kaya dengan kekayaan dan kemurahan hatinya, orang yang miskin ini dengan tenaga yang ada, dia hulurkan tenaganya. Begitulah dipanggil tolong, menolong, membantu. Dia tak ada duit, dia tolong dengan tenaga. Dia tak ada duit, dia tolong dengan minda, dia tolong dengan buah fikirannya dan sebagainya. Bantu-membantu, sempurna menyempurnakan. Maknanya saling melengkapi. Orang yang di atas dengan orang yang di bawah sebenarnya saling melengkapkan. Jangan bila kita kaya, mesti kita kata kita boleh semua seorang-seorang kita sendirian berhad. Tak ada siapa campur tangan dengan kita. Tidak. Kita tetap memerlukan orang yang bawah, orang yang susah. Kita tetap memerlukan pak tani yang pergi bertani setiap hari.
Kita perlukan nelayan yang berkorban, bersabung nyawa mencari ikan kerana kita nak makan ikan. No, kita perlu kepada penternak yang di dalam bidang peternakan, dia masuk dan kemudian menyumbang keringatnya. Begitulah seterusnya, sampailah pengilang, sampailah tukang jahit, sampailah tukang masak, sampailah tukang sapu, sampailah tukang cuci. Semua itu adalah orang-orang yang berbeza, watak-watak yang berbeza. Bagaimana mereka itu saling lengkap melengkapi. Maka ketika kita yang senang boleh memberikan kepada mereka sebahagian daripada kesenangan kita itu untuk dikecapi bersama, maka pada bulan yang mulia ini tuan-tuan, lebih-lebih lagi kita sepatutnya lebih lagi memberikan sedekah jariah dan bantuan kita kepada mereka yang memerlukan. Rasulullah macam angin yang bertiup, sekejap dia singgah di tangan, keluar, dia bagi lagi tuan-tuan. Yakin dan percaya, manaqasa malu abdin min sadaqatin, tidak akan kurang harta seorang hamba yang memberikan sedekahnya itu daripada sedekah, tidak akan kurang. Dia bagi sedekah, Tuhan tambah lagi, tuan-tuan, tambah itu adalah merupakan barakah. Tuhan tambah dalam barakah. Kita dapat anak yang soleh, kita dapat anak yang baik, kita dapat rezeki yang cukup, yang walaupun tidak banyak tetapi mencukupi. Bila kita makan sikit mengenyangkan. Makanan 2 orang boleh makan 4 orang, makanan 4 orang boleh makan 10 orang. Subhanallah. Tuan-tuan, anak kita dah berbulan-bulan, dah setengah tahun tak gaduh pergi hospital, kan? Kereta kita tak ada masalah. Mati pun dalam masjid. Mati pun di rumah. Senang, mudah. Jadi Allah Ta'ala bagi berkat dalam bentuk pelbagai, tuan-tuan, kepada kita. Syukur nikmat. La in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu syukur nikmatku, la azidannakum. Aku tambah lagi nikmat. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur ingkar, azabku amat pedih. Jadi bila kita senang, kita kaya, kita gunakan kekayaan dan kesenangan kita itu untuk membantu yang susah, yang memerlukan. Bila kita susah, jangan kita kufur kepada Allah. Jangan kita sombong dalam kesusahan. Sudahlah kamu susah dalam hidup, sombong pula. Sudahlah susah, ingkar pula dengan Allah. Sampai dia kufur kepada Allah. Na'udzubillahi min zalik. Tak semayang pun susah. Bukan main lagi, belagak, action, bukan main. Bercakap, sombong. Kan? Bercakap, sombong. Sedangkan dia di dunia pun susah. Nampaknya, di akhirat pun nampak akan susah. Sebab, dia tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, pengarang menyebut dan masing-masing pihak hendaklah melaksanakan peranannya dengan niat yang ikhlas dan dengan cara yang baik. Jadi, kita buat apa yang, berada di hadapan kita daripada peluang, ruang, kesempatan, amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan bagi harta, Tuhan bagi kesempatan pada kita untuk berbelanja pada jalannya, membantu yang susah. Tuhan bagi pangkat, kuasa. Tuhan bagi dekat kita kesempatan, ruang untuk kita berbakti, berbudi, melakukan kebaikan dan menyebarnya kepada orang lain. Begitulah bila Tuhan bagi kesusahan, Tuhan bagi ujian untuk kita dilihat oleh Allah, sabar atau tidak, redha atau tidak. Bagaimana kita akan berinteraksi pada ketika itu dengan apa yang diuji oleh Allah kepada kita. Nampak tak, tuan-tuan? Sebenarnya orang beriman dalam semua keadaan dia adalah orang yang beruntung. Nah, dapat ujian dia pasti sabar, dapat pahala dia. Dapat nikmat dia pasti syukur, dia juga dapat pahala. Mudah-mudahan kita dalam mood itu, tuan-tuan, ya. Pagi, petang, siang maupun malam kita tetap mendapat pahala, tetap berada di pihak mendapat kebaikan, yang meraih sebanyak-banyak kebajikan dengan sebab kita sentiasa syukur di atas nikmat dan sabar di atas ujian. Gitu. Maka sambung lagi pengarang kita, maka janganlah sekali-sekali seorang majikan itu bertindak kasar kepada para pekerja. Bahkan hendaklah ia menganggap para pekerja itu adalah saudara-saudaranya. Nampak tak? Kita jadi majikan, jangan kita ni mentang-mentanglah kita bos, bukan lah. Nah, majikan ni kan, kalau macam di rumah tu kita jadi majikan lah, yang dulu tu kita panggil amah, bukan, dia kita panggil pembantu rumah, dulu dipanggil amah.
Oi, kita tengking dia, kita jakah dia, kita suruh dia pakai pakaian yang bagi nampak hang tu ingat sama hang bukan enggang tau. Enggang sama enggang, pipit sama pipit. Hang jangan duk pakai sekali-kali baju hang pakai mai daripada negara hang dulu. Pasal baju tu nampak standard. Oh, contoh ya. Dia cari satu baju dengan satu seluar, nampak bila pakai tu memang kata dia tu satu orang pembantu rumah. Ini satu penghinaan. Dalam Islam tak boleh begitu. Dia adalah satu hamba Allah, dia saudara kita, kita bagi dia pakaian yang baik, yang bersesuaian, yang munasabah, dan kita bagi makanan yang baik, yang berkhasiat, yang munasabah. Ni bagi makan duk sekali dengan kucing. Dia bagi tidur sekali dengan anjing. Mana boleh. Ini manusia ini. Ini bukan binatang. Ini tuan-tuan. Muslimin muslimat dirahmati oleh Allah. Jangan sekali-kali majikan tu. Tuan-tuan kasak ni tuan-tuan. Siapa suka saya nak tanya. Daripada tadi kita dah bercakap. Jangan sombong. Jangan kedekut. Jangan kasak. Ni kita cakap buat kasak pula. Lah ni saya nak tanya. Siapa suka? Tak ada siapa suka tuan-tuan. Ni saya bercakap ni tegas. Pasal nak abang kata sungguh. Tapi saya tahu tuan-tuan kalau dengar kasak tuan-tuan tak suka. Awak kasak sangat. Tak suka. Sebab apa? Manusia secara fitrah dia suka kepada kelembutan. Dia suka kepada orang yang bercakap dengan penuh kasih sayang. Dia suka orang bercakap tu hormat. Dia suka orang tu beralui. Orang tu Allah, beraluinya. Tu. Kalau kita tengok kan kadang tengok kita keluar dengan rumah kita kan, jumpa anak-anak murid dia salam-salam cium tangan. Allah, sejuk hati kita rasa nak buat benda tu. Pasal apa? Pasal salam tu cium tangan. Nampak tak? Tapi dia jumpa kadang kawan tu jauh lebih muda. Anak murid dia tapi berjaya. Dia salam-salam macam robot dia. No? Sebelah tangan dia. Shake hand dia dengan guru dia. Kau kali ikut lain. Allahu Akbar. Mata pun tak mau nak bertentang. Kita rasa tak seronok. Kita rasa kecil hati. Kita rasa kecewa. Kita sepatutnya tuan-tuan, apabila kita bercakap dengan baik. Kita bercakap dengan lemah lembut. Kita tidak akan bertindak dengan kasak gedegak. Ni nak bercakap kasak. Bila buat satu-satu benda pun kasak. Tarik kursi, tutup pintu, kedebum. Kan? Hampai pintu kereta. Hampai pintu rumah. Hampai pintu bilik. Hampai pintu bilik ayam. Alah, hampai pinggan. Hampai cawan. Lalah hampai bini. Hampai anak. Semua hanya mengundang kecelakaan dunia dan akhirat. Dunia pun tidak bahagia. Celakalah pasti menanti di akhirat. Kalau tidak bertaubat dan minta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslim. Saya ingat dekat tu dululah. Kita berhenti dekat tu. Kita buka soalan sikit petang ni. Wallahualam. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Tuan Syekh Yusuf bin Haji Ahmad, Penduduk Pegawai Daerah Yan, untuk soalan pada petang ni. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mamu. Ya, Mamu. Ya, Mamu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, Mamu. Mau minta ampun dan maaf lah. Sama ni mau cakap dengan doktor, dengan Ustaz ni, merepek apa. Sama-sama, Mamu. Minta ampun lah dosa Sama-sama, Mamu. Siapa yang dengar-dengar ATM punya kedai ni, minta ampun dan maaf lah. Ya, Mamu, ya. Bagi peluang Mamu cakap ni. Ya, Mamu. Siapa-siapa yang kenal dari Mamu, semua ampunlah dosa-dosa kami semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mamu. Tak ada soalan tu. Baik. Dia kira ketua. Ya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. LD. Ya, saya Tuan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Tadi mukadimah tu kita ambil mukadimah sikit ano. Baik LD. Tadi Tuan Syekh kata orang kata nak bakti pada ibu ayah lah kan. Ya. Tapi masa tu kita susah cukup makan untuk kita lah, untuk pakai kita lah. Ya. Lepas tu dia tak kelikan telah bagi Allah bagi kita senang. Ya. Tapi sayangnya ibu bapa kita tu dah pun tiada lagi di dunia. Ya. Bagaimanakah kebaktian kita
Orang kata Baik. tinggal anak yang saleh. Apakah akti kita yang kita boleh buat Ya. untuk pada ibu dan ayah yang telah meninggal Ya. dunia? Ya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum. baik. Cantik Waalaikumsalam. soalan LD. Itu Baik. faham dah. Ya. Ini satu lagi. Ya, Hello, Assalamualaikum. Oh, 04. Tak ada sebut. Dia berkorah. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ramli Kampung Raja. Ya. Padang Cerah. Silakan, Ya, Cik Cik Ramli. Ya. Silakan. Ada seorang kawan ni Ustaz. Ya. Puasa semua apa elok tak ada masalah. Tapi cakap dia rajin carut. Ya, cakap kotong. Okay, Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, Silakan baik. Terima Roshan. kasih. Baik. Saya jawab Cik Ramli punya dulu. Yang pertama pasal puasa tapi duk cakap kotong, duduk mencarut, maki hamun. Orang yang ni dipanggil orang yang hanya mendapat penat, letih, lapang, dahaga. Dia tidak dapat pahala. Inilah yang disebut sebagai orang yang puasanya sah tetapi batal pahalanya. Puasanya sah kalau dia tidak makan, tidak minum, tidak buat perkara yang membatalkan puasa. Maksudkan suatu dalam rongga. Tetapi bila dia duduk cakap kotong, dia duduk maki orang sebagainya, orang ni batal pahala puasanya. Itu nombor satu. No? Jadi kita harap kita jangan jadi lerutu tuan-tuan. Nah, Nabi kata kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang puasa dia tak dapat apa daripada puasa melainkan lapang dahaga aja. Kita tak mau lerutu. No? Kita nak puasa kita sah dan pahala kita berlipat kali ganda. Yang kedua, soalan daripada LD. Ya, bakti buat ibu ayah, ayah mak kita ini dah meninggal. Dulu ni masa dulu kita susah, depa pun susah. Yang lebih kurang saya faham lah. Dulu mak ayah tu waktu duk hidup kita susah. Kemudian satu hari depa pun mati, kita senang. Kita nak buat ke mana? Nak buat baik pada depa. Itu. Nabi SAW zahir jelas dalam hadis bila Nabi kata iza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila mati saja anak Adam, terputuslah amalan kecuali 3. Yang pertama, Nabi kata sadaqatin jariyatin. Kalau dia ada sedekah jariah yang berlari terus, kita bagi wakaf sedekah jariah itu. Au ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang dimanfaat dengannya. Orang tu masa hidup dia wakaf, masa hidup dia buat sedekah jariah, dia korek telaga, dia wakaf Quran, dia guna duit dia untuk madrasah, untuk bina masjid, sebagainya lagi, ada banyak lagi. Maka dia mati, pahala berterusan. Masjid orang duk sembahyang dapat pahala. Tanah kubur orang duk tanam kubur, orang duk tanam tu dapat pahala. Titi dia bina, orang duk jalan atas titi dapat pahala. Masjid orang duk sembahyang, sekolah orang duk mengaji. Begitulah seterusnya. Quran orang duk baca. Maka pahala itu berterusan. Ataupun yang kedua, dia ada ilmu, dia manfaatkan ilmu itu, dia sampaikan ilmu, dia manfaatkan ilmu, dia ajak anak dia ajak jiran, dia ajak kawan, dia ajak sahabat, dia bagi tahu orang tu, dia bagi tahu orang ni. Maka itu juga satu daripada punca kepada pahala yang berterusan. Orang yang mengajar ilmu yang baik ini juga masuk dalam sedekah yang akan berterusan pahalanya. Kemudian yang ketiga, awaladin salihin yad'ulah, ataupun anak soleh yang mendoakan untuknya. Jadi Nabi sebut terus tentang anak soleh ni. Maksudnya tuan-tuan, kalau ayah mak kita dah mati, dah meninggal, kita hendaklah mengirimkan pahala kepadanya. Kita hendaklah mengangkat doa untuk kebahagiaan mereka di sana. Ya Allah, ampun dosaku, Ya Allah. Ya Allah, ampun dosa dua ibu ayahku, Ya Allah. Ya Allah, kau kasihilah ibu dan ayahku seperti mana mereka mengasihi aku sewaktu kecil dulu, Ya Allah. Ya Allah, angkat darjat mereka berdua, Ya Allah. Luaskan kubur mereka, Ya Allah. Lepaskan mereka daripada azab siksa-Mu, Ya Allah. Itu doa. Lagi, kita boleh wakaf. Ya, betul. Kan? Untuk nama mereka. Kita boleh buat amalan. Ya Allah, amalan yang ku lakukan ini, Ya Allah, pahalanya yang seumpama pahala yang kau beri kepadaku, Ya Allah. Aku baca Quran ni, ku hadiahkan pahalanya untuk ayahku, Ya Allah. Gitu. Jadi itu di antara apa yang anak-anak boleh buat.
kita buat apa yang menjadi kebajikan, kita niatkan yang untuk ayah ibu kita. Dan yang paling besar utama hari ni yang saya risau, apabila anak-anak itu dah tak semayang, anak-anak itu tak berdoa, bila mereka tak semayang, tak berdoa, maka mereka akan dibelit oleh dosa-dosa yang melengkap mereka. Mereka akan semakin jauh dari Allah, mereka tidak akan berbakti lagi kepada ibu bapa, bahkan mereka akan menjadi anak-anak yang lemah dan celaka, yang akan menjadi sebab kepada susah ibu bapa di negara akhirat nanti. Na'udzubillahi min zalik. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau ada satu lagi? Ada satu lagi? Ada. Assalamualaikum. Kat Facebook pun ada, Tuan Syekh. Ya. Siapa dia tanya? Ya, siapa ni? Kak Lia dari situ. Ya, Kak Lia, ya. Silakan Kak Lia. Assalamualaikum Tuan Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Lia ada soalan nak tanya. Tapi benda ni dah lama lah kan. Dah 3 tahun arwah pergi. Hoki tinggal Kak Lia. Okey. Masa hayat dia tu kan. Kak Lia ni kadang-kadang terkasak kita kan. Dah lah kadang-kadang tu kadang rasa menyesal kan. Ya Kak Lia. Dia duduk dengan Kak Lia. Jadi anak-anak lain tu ada lah. Siapa tu, ayah kah, mak kah? Mak. Baik. Jadi Kak Lia rasa Allah ni bila dia tak ada, Kak Lia rasa menyesal sangat kan. Dia cakap macam ni je lah. Dia nyanyuk ke Kak Lia? Dia nyanyuk tak nyanyuk. Dia okey. Dia boleh berjalan. Umur dia 98 tahun. Dia korang dengar ke yang Kak Lia kasar? Dia dengar. Semua dia dengar. Dia okey. Dia boleh tolong Kak Lia tiarap pinggan apa semua. Dia okey. Tapi saat-saat terakhir seminggu dia nak pergi tu, dia buat perangai. Ya. Kak Lia dengar kerja apa semua kan. Nak tinggal seorang-seorang. Kak Lia pesan kat dia, mak duduk cakap jangan pergi mana. Cik nak pergi kerja. Sakit tengah hari cik balik. Ya. Dia kata hampir lah. Dia kata kalau dah janji aku nak mati seorang, dia kata aku mati seorang je. Ya. Saat terakhir dia pergi tu 17 jam kan. Kak Lia bercuti kan. Dia memang kata, dia kata-kata terakhir dia, aku nak mati kat hang. Kalau hang tak suka ke, hang suka ke, dia kata aku nak mati ni hang. Jadi kata-kata tu membuatkan Kak Lia jadi sampai ke hari ni dia dengar. Ya. Yang kasar tu di mana ya? Kadang-kadang tu lah dia macam dia ni terlepas, dia banyak ajar. Dia suruh Kak Lia telefon abang-abang tu. Kak Lia kata tak payahlah duk telefon. Kak Lia kadang tak ada kredit dah. Kita ni kan biasalah orang kampung kan. Okey. Kak Lia. Okey, kita faham. Kasar lah sikit Baik. Tak apa. Kita faham. Jadi Kak Lia sampai ke hari ni Kak Lia nak buat macam mana, nak bagi pun kata nak bagi tenang. Hilang tenang. Ingat benda-benda tu dia dah ampun dah. Dia kata hang tak ada dosa apa dengan aku. Ya. Masa hayat dia lah. Hang jangan teriak. Dia kata hang tak ada dosa apa dengan mak ampun hang lama dah. Mak halal semua hayat susu mak. Dia kata. Allahu akbar. Baik. Dia hembus nafas terakhir dengan Kak Lia saja, tak ada siapa-siapa. Jadi Kak Lia rasa Allah ni bila orang nak dekat-dekat nak raya kan rasa sebab tu bila Tuan Syekh duk bercakap macam tu. Tu je lah. Ya, baik. Nak tanya Tuan Syekh lah macam mana Kak Lia nak buat bagi tenang, tak mau nak. Ya. InsyaAllah. Baik. Terima kasih Kak Lia. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu perkongsian yang baik sebenarnya. Sebenarnya Kak Lia bukan seorang yang bercakap kasar dengan ibu dia. Cuma dia duduk recall balik kadang-kadang keletihan. Dia menguruskan mak dia yang sebenarnya Allah bagi sihat sampai umur 98 baru meninggal. Dan daripada penyataan dia sendiri, mak dah sebut, mak ampun dosa hang, mak halal susu, hang tak ada dosa apa dengan mak. Dan bila kita tanya terkasak tu di mana, dia kata kadang mak nak suruh telefon abang-abang, kredit tak ada dan sebagainya. Jadi mungkin ada sedikit yang terbuku apabila kita terlepas. Sebab itu orang tua kita pun sebut, bila kita nak bercakap ini timbang-timbang dulu kan. Telajak perahu boleh diundur, telajak kata itu buruk padanya. Minta maaf Kak Lia kalau saya sebut nanti Kak Lia kecil hati sebagainya. Tapi saya sedang kata pada diri saya sendiri, kita ada ibu. Kita kadang-kadang kita paling balik apa yang kita kata tadi. Ibuku tak dia kecil hati, kita terlepas. Cepat-cepat kita minta ampun, cepat-cepat kita minta maaf. Sementara dia masih ada tuan-tuan. Baik, kalau Kak Lia mak dah tak ada, mak dah ampun dosa Kak Lia, mak dah redha dan sudah halalkan susu sekalipun, lah masanya untuk Kak Lia angkat tangan pada Tuhan supaya Allah angkat darjat mak. Minta ampun untuk mak, luaskan kubur untuk mak, dan insya-Allah Tuhan akan bagi ketenangan.
Tuhan akan balas melalui anak-anak kita yang akan menjadi anak-anak yang insya-Allah lebih baik daripada kita untuk kita. Anak-anak yang ada di luar, percayalah tuan-tuan, kalau tuan-tuan tidak ambil peduli dengan mak bapak tuan-tuan, tuan-tuan lukakan hati mak bapak tuan-tuan, tuan-tuan tak ambil ingat kepada menjaga hati perasaan mereka pada saat mereka perlu kasih sayang kita buat tak peduli pada mereka, kita pasti akan dilukai. Kita pasti akan dilukai. Kita pasti akan menerima akibat daripada perbuatan kita. Jadi sementara mak ayah kita masih ada ni, balik peluk dan cium ni, apalagi kita dah diambang hari raya. Jadi tuan-tuan, saya ingat dekat tu lah. Jadi petang ni kita punya ending kita petang ni adalah semua orang berkat nak balik, nak jumpa mak ayah. Betul tak? Saya pun alhamdulillah, mak saya pergi Mekah gitu, mak dengan adik saya di Kuala Lumpur, balik pergi rumah kakak saya di Kelantan, baru sampai saya dah peluk mak, rindu mak, peluk, cium mama. Jadi alhamdulillah Tuhan panjang lagi umur, dapat jumpa lagi ibu kita. Kadang satu hari kita tahu sama ada kita atau dia boleh saja dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi petang-petang ni tuan-tuan, mungkin esok lusa tuan-tuan akan bergerak balik ke kampung masing-masing, balik kampung. Hati-hati di jalan raya, selalu hubungi mak, minta mak doakan kita selamat sampai untuk kita peluk dan cium mak kita lagi. Tuan-tuan, mari kita buang segala yang keruh, kita ambil segala yang jernih, kita minta maaf sesama kita menjalin silaturahim dan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bersempena dengan hari raya ni, di JMZ saya nak ambil kesempatan sikit. Pada petang ni saya Syekh Yusof bin Haji Ahmad, pegawai agama daerah Yan, dengan rasa terharu dan rasa bersyukur mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan kullu amin wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Selamat hari raya, maaf zahir dan batin kepada seluruh umat Islam yang selama ini setia dengan kuliah kita, di mana saja tuan-tuan dan puan-puan mengikuti kuliah kita dan berada, sama ada melalui corong radio, di masjid surau ataupun melalui Facebook. Saya minta maaf di atas terkasar atau terlebih bercakap melukakan hati tuan-tuan dan puan-puan. Ucapan khusus selamat Hari Raya Aidilfitri buat ibu saya, Hajah Kalsum binti Haji Itam, ibu saya yang kedua, Ramlah binti Putih, seluruh keluarga saya di Tanjung Bedi, dan tak lupa kepada adik-adik saya, kakak-kakak saya. Tinggal seorang lah kakak saya pun tahun ni, kakak saya, dan semua anak-anak saudara, adik-adik beradik jauh dan dekat, dan tak lupa istimewa buat isteri saya yang setia, yang sangat sabar untuk melayani setiap permintaan saya, yang tabah membesarkan anak-anak saya, Ustazah Nawal, Nawawi dan anak-anak semua. Mudah-mudahan Allah temukan kita lagi dengan Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat bertamu di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat lagi untuk merasai nikmat berhari raya pada sesi yang akan datang insya-Allah. Kullu amin wa antum bi khair. Selamat Hari Raya Ma'azin batin kepada semua muslimin dan muslimat. Sekian, kita jumpa lagi pada kuliah kita akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga mohon maaf jika ada salah silap kepada Tuan Syekh juga. Sama-sama, dan insya-Allah dapat kita berhari raya lagi beberapa hari, 3 hari lagi. Dan terima kasih juga untuk penerbit kita Jamil Isa yang bertukus dari awal tahun lagi untuk menjayakan bimbingan Fardu Ain. Dan kami di Radio Malaysia Kedah FM mengucapkan ribuan terima kasih kepada pendengar-pendengar dan juga yang mengikuti di Facebook Tuan Syekh dan juga Facebook Radio Malaysia Kedah FM. Kita rasa suasana raya semakin dekat, dan mohon ampun dan maaf sehingga kita berjumpa lagi mungkin lepas raya, insya-Allah kita akan berjumpa untuk bimbingan Fardu Ain di Radio Malaysia Kedah FM. Jom kita terus setia bersama dengan Mizi hingga detik 9 malam nanti. Anda ternampak orang fakir dan miskin berdekatan anda? Jika ya, hubungi penolong Amil Zakat Kedah di karya anda. Hubungi Lembaga Zakat Negeri Kedah di talian bebas tol 1800 881740. Muslimin dan muslimat, rancangan